kita nak bercakap kepada soal apa Melayu dapat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ini kita bertemu lagi dalam segmen berterus terang yang kami pancarkan secara langsung daripada Putra World Trade Center. Kepada anda yang sedang menonton di luar sana, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe kerana kami pancarkan secara langsung ini melalui YouTube dan juga Facebook. Terima kasih kepada anda semua yang memilih nrchanneltv.net ini sebagai santapan anda pada malam ini. Terima kasih juga kepada penaja-penaja segmen yang terdiri daripada Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur, My Kitchen Cabinet dan juga Restoran Ali Maju. Baik, segmen berterus terang sepatutnya dihostkan oleh saudara Datuk Abdul Zadin bin Muhammad Yassin. Tetapi kerana ada sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, maka saya sendiri malam ini mengambil alih segmen ini dengan menampilkan tokoh yang tidak perlu saya perkenalkan lagi. Tidak perlu di luar sana untuk saya selongkar sejarahnya. Sosok yang sering kita lihat berseragam, bertongkat, berlangkah pendekar, ada aura dan karisma tersendiri. Untuk kita ketahui siapa dia. Baik, kita saksikan dulu footage ataupun VT yang kami sediakan ini. Bila kerajaan lemah, orang akan komunis akan masuk. Kerajaan Malaysia ni lemah. Dia sangat lemah. Tak mahu nak bertindak. Dia tegak-tegaknya buang mereka yang menyokong 3 ahli politik yang berkaitan. Aku malas nak sebut nama dia. Jampah. Dan dengan akaun Facebook individu yang bernama Doris John yang mengedit gambar Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Dalam Negeri KDN, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, yang menyerupai badannya seperti anjing kepala Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini adalah satu perkara yang amat biadab. Itu tadi sedikit VT yang disediakan. Dan tokoh ini adalah Ayahanda Rani Kulub yang juga dikenali sebagai Raja Report Malaysia. Jadi malam ini kita akan bersama dengan beliau untuk segmen berterus terang ini. Baik, Ayah. Soalan saya yang pertama. Ya. Macam mana boleh timbul perkataan keep it up, don't give up? Okay, terima kasih untuk pengerusi acara majlis. Keep it up ini daripada pengamen-pengamen lah. Yang dalam Facebook tu dia naik keep it up, keep it up, keep it up. Dia di Melayu kan, di huruf dia tu ejak jadi keep it up. Jadi keep it up. Orang sebut pun keep it up juga. Dia tak ada keep it up. Keep it up, tak ada keep it up. Asal-usulnya daripada pengamen-pengamen lah. Pengamen yang ramai, keep it up ayah, keep it up ayah. Apa-apa saja aktiviti yang dibuat melalui dimaknaikkan dalam Facebook. Yang mengomen, yang don't give up pun ada, keep it up pun ada, never give up pun ada kan. Macam-macam lah. Jadi yang popular dalam di kalangan pengamen-pengamen ni, keep it up itu. Keep it up tu yang paling popular. Jadi ayah ambil
perkataan itu dimelayukan jadi KIPIDAP, keep it up. Jadi keep it up lah. Dan ada makna keep it up tu. Okey. Dia tukarkan bahasa, kita daftar dalam RS. Kita pilih damai dan perpaduan. Dia daftar tahun 2016. Ya. Ayah jangka tak Kipidap dan Kibap ni akan menjadi siulan, akan menjadi ikutan? Ya, mungkin. Kerana kebanyakan perkataan Kipidap ni sinonim digunakan oleh pengacara-pengacara TV seperti orang yang mengadili satu acara-acara. Dia kata, lah kali keep it up. Dia kata, itu satu daripada perkataan itulah. Jadi keep it up ni juga boleh dikomersialkan dengan contoh pakaian yang ayah buat. Ayah juga ada buat logo dia, keep it up. Ya. Kita nakkan satu jenama keep it up ni seperti sama macam McDonald, KFC, dan macam-macam jenama motosikal. Jenama-jenama merupakan mesin basuh, peti ais, bolehlah keep it up. Jenama itu adalah jenama yang dikenali ramai. Macam spek ayah ni pun boleh tahu keep it up. Kan? Macam-macam lah. Boleh kita komersialkan nama itu. Maknanya ayah sudah komersialkan semua. Sudah didaftar pun dalam MyPO. Ada keep it up ni sudah di trademark kan sebagai satu boleh jenama. Baik. Okey. Kenapa ayah memilih berperwatakan begini dengan topi, dengan seragam? Okey, sekitar tahun 2010, masa itu NGO Melayu, NGO Islam, mereka ni ada punya keterampilan berpakaian. Sama ada pakai topi ataupun pakai cap, sama ada pakai baju saja, seluarnya lain. Dia pakai baju putih ke, kuning ke, mengikut kita rasa NGO tersebut lah. Kita tengok ada pula unit amal macam PAS, ada unit amal. Dia orang ada uniform. Dia NGO juga. Sabil terbaru. Sabil terbaru sekali. Sebelum itu adalah PPS di Pulau Pinang sana. Okay. Baik, mereka ni memakai pakaian yang tidak seragam. Ada yang pakai topi, ada yang pakai kepiah, ada pakai haji, ada pakai ketayap. Tapi menunjukkan unit amal. Tidak di-standardizkan pakaiannya, tidak diseragamkan. Itu di situ, ayah sebagai seorang bekas tentera. Okay. Bekas tentera. Saya kata, kenapa tak buat uniform betul-betul? Banyak badan-badan uniform. Kalau kat sekolah, kita ada bulan sabit merah. Kita ada kadet bersatu. Kita ada bermacam-macam co-curriculum. Dia orang buat uniform cantik. Kadet polis, kadet tentera dalam sekolah. Dan banyak lagi badan-badan uniform seperti AP, macam tu, APAM ni bagi apa ya? JPAM ke apa ke? Macam tu. Macam kan? Dia orang ada uniform. Banyak kita pun buat. Jadi ayah pun sebagai NGO yang daftar, bertanya dengan orang-orang yang berkelaman dia, buatlah satu uniform yang baik. Jadi orang tengok. Situlah mereka teruja di atas ketampilan ayah tu. Apabila ayah beraksi di depan balai polis, apa-apa isu, hal negara, hal berbagai-bagai, ayah beruniform. Okey ya. Saya mengenali ayah ni cukup lama. Ya. Tongkat ini sentiasa berada dengan ayah. Ada cerita? Okey. Baik. Tongkat ini dianugerahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Melaka Darul Islam. Ya. Okey. Orang panggil dia Sultan Nurjan lah ya. 2014. Dia menganugerahkan ayah Rajah Kebesaran dia di Datuk Paduka Mahkota Melaka yang ada kontroversi sekejap dululah ya. Baik, jadi dianugerahkan tongkat ni dengan gelang sekali dengan uniform Abu Sana itu. Duli Yang Maha Mulia Sultan Nurjan tu sendiri yang buat. Untuk mengenang jasa-jasa ayah ni, duk asyik buat report. Satu surat daripada polis pun tak ada, kepujian pun tak ada. Surat orang kata satu keping kertas pun tak ada. Untuk menarik minat kepada NGO buat report. Mana kita tengok ketika saya better nak bagi anugerah. Terimalah. Itu punca dia. Bila kita try pakai benda ni, lepas tu kita tengok ada sambutan. Ada kelainan, keterampilan tu. Jadi wartawan-wartawan, media-media sangat teruja datang untuk tanya macam mana Tuan Datuk tanya ayah ni. Jadi saya ceritalah. Benda ni anugerah. Dan sudah didaftarkan di dalam MyPO dalam ayah punya trademark. So tak ada masalah, pakailah. Bukan ada senjata apa-apa pun. Tak ada. Jadi pakai, bila pakai orang dah suka, kita pakailah.
boleh saya andaikan perjuangan ayah selama ini tidak dihargai. Ya. Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Maksud dia tu, Walaupun ayah tidak minta kita tidak minta dihargai. Banyaklah komen-komen. Ayah buat report, buat penat je. Polis buang tong sampah je report ayah tu. Okay. Bagilah buat penat. Balik-balik muka orang ni. Balik-balik orang tua ni. Dia kata macam tu. Orang komen yang bukan-bukan lah. Bab-bab saat ni ke benda yang ayah report. Nak lagi isu-isu penghinaan agama, bangsa, negara dan juga kes-kes jenayah. Banyaklah orang tak suka. Jadi dia mengatakan polis tu report ayah tu masuk tong sampah je. Baik, sebenarnya tidak. Polis juga mula-mula bila ayah tampil di balai polis, dia pun rasa terkejut juga. Ni manusia mana datang ni pula ni, dia kata kan. Jadi makin lama orang mula-mula orang kutuk lah dalam Facebook. Macam-macam orang bantai ayah ni. Rapat orang kata kan, bantai kau-kau je kan. Tapi ayah tak peduli lah. Yang penting tujuan aku nama itu ayah dengan kumpulan-kumpulan ayah MGMM ni untuk buat report ni atas orang kata tanggungjawab kita sebagai rakyat, orang awam. Kerana kita berpandukan kepada cogan kata polis kat belakang. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya. Itu yang aku buat. Kalau ada undang-undang kata report tak boleh buat, aku tak buat report lah. Kan? Ayah sebut tadi kumpulan. Ayah ada MJMM. Martabat Pertubuhan Martabat Jalinan Muhibah Malaysia. Ya. Apa dia punya sasaran perjuangan ayah? Sasaran dia iaitu agama, bangsa dan negara. Abata. Abata lah. Agama ni bukan cakap Islam saja. Apa-apa agama dan negara di-establishkan yang disah, diserestui oleh negara. Agama Islam memang agama rasmi lah. Persekutuan. Agama Hindu, agama Cina, agama Buddha, agama Kristian. Mana kita kalau ada orang Melayu kutuk agama Hindu, kita report lah. Dalam agama tidak ada kutuk-mengutuk antara satu agama lain. Itu ternyata dah jelas dalam surah Al-Kafirun. Benda tu ada. Jadi kita gunakan benda pendekatan tu. Itu sebab apa perjuangan agama pun baru-baru ni ayah dipanggil ke kuil Hindu untuk cerita pasal agama ni. Ayah selalu report tu kan. Tak ada orang report tentang ayah. Orang nak report ayah pasal tentang apa? Ayah bukan dia buat apa masa kes-kes jenayah. Ayah tidak buat kes-kes yang melibatkan hasutan. Ayah tidak membuat kes-kes yang boleh jadi orang marah. Tak ada. Maknanya MJMM ni mempertahankan teras perlembagaan persekutuan. Memperjuangkan 7 bernama rukun negara lah. 5 rukun negara tu. Yang kita kena pertahankan. Okay. Baru kita ada keyakinan dan jati diri. Kita yakin report kita ni boleh dibuka kertas siasatan dan siasat. Ayah sebut tentang jati diri. Hari ni ayah rasa masih ada tak lagi sahsiah dan jati diri di kalangan anak-anak Melayu? Mungkin jati diri tu ada, tapi maruahnya dah tak ada. Maksud ayah? Okey. Benda-benda perkara-perkara yang di depan mata. Kita tengoklah anak-anak muda ya, anak-anak muda terutamanya belia-belia Melayu dan juga belia-belia Wanis. Ala tuju mereka tu, sasaran mereka tak sampai sekarang ini. Apakah orang-orang muda diangkat oleh pemimpin negara yang mempunyai kementerian-kementerian hanya bercakap saja, perbuatannya tak ada, pelaksanaannya tak ada. Sebagai contoh, dulu ada PLKM, ya, berkursus berbulan 2-3 bulan, dapat sijil. Akhirnya mereka jadi pemandu Grab ataupun kerja-kerja yang sangat-sangat nak jadi security pun tak boleh. Kenapa tak ambil orang-orang yang telah pergi ke kursus apa nama tadi? PLKM tu dijadikan untuk menjaga keamanan dan keselamatan di dalam kawasan dalam daerah masing-masing. Sementara mereka dapat kerja yang sangat baik. Bagi kerja dulu, tak ada kerja. Okey ya, selama ayah turun naik balai polis, berapa banyak dah kalau ayah ingat report dia ayah? Soalan ni selalu ditanyalah, selalu berapa report? Sebenarnya banyak. Report nak kita figureskan 1,000, 800, 700, tak tahu. Kerana report ini berangkai. Kadang-kadang satu report, satu kertas tu, nombor seri 1 sampai 5, 6, sampai 13 report, satu kertas. Banyak. Jadi kita andaikanlah sasaran ayah Johari 2018, 1,000 report. Jadi NGO-NGO yang lain
yang menumpang. Setiap NGO yang report disebut, ditaruh juga mewakili NGO gabungan seperti MJMM, ini Kipidak, IRIM dan sebagainya. Mana kita termasuk dalam arena report itu. Okey. Okey. Okey ya. Segmen ini berterus terang ya. Ya. Jadi soalan ini perlu saya tanya supaya kita clear. Ya. Ada yang kata setiap kali ayah buat report, tuduhan di luar, ayah dibayar. Ini kan sungguh menarik soalan dia. Tak ada bayar apa-apa. Ayah sendiri yang keluar duit. Kadang-kadang kawan-kawan sama-sama ahli sendiri yang keluar duit. Kalaulah dibayar satu report 500 lah umpama dia kan. Wow. Berubah kehidupan kita. Ramai lagi orang nak buat report. Tak dia bayar sekupang pun. Siapa yang nak bayar? Pernah ayah minta benda ni untuk sumbangan kepada seorang yang bertaraf menteri masa itu. Berlaku di PWTC. Jawab pada apa? Siapa suruh report? Nampak? Kalau ikut dia kan haram jadah jawapan lah kan. Dia tidak menghormati. Okay. Patut jangan cakap itu. Sepatutnya okey. Nanti saya Bantu gitu. apa yang patut. Dia tanya kenapa suruh buat report? Dia terus mati yang kita terus. Tapi dia mati pucuk je akan be on. Okey. Ayah bekas tentera. Ya. Ayah rasa nasib bekas-bekas tentera hari ni terbela ke tidak? Tak ada terbela lah. Nasib bekas tentera sampai sekarang ni tidak terbela. Tidak ada siapa yang nak bela. Bekas-bekas tentera sepatutnya mereka apabila tamat perkhidmatan 21-22 tahun. Mereka ada peruntukan rumah dan tanah sebidang. Dan diluluskan oleh Parlimen tahun 1979. Tak apa yang merealisasikan benda ni. Orang-orang yang tak berhak, yang bukan tentera, yang bekas-bekas polis dan sebagainya. Tetapi orang lain dapat tanah beribu-ribu ekar di Terokai. Tak ada ambil tindakan pun. Bekas tentera ni sebagai jadi apa? Melalak bawah pokok je lah. Melalak tepi-tepi balai polis je lah. Tetapi tindakannya tak ada sampai sekarang ni, tak ada tindakan. Jadi apa itu yang ayah marah? Bekas tentera ni, veteran kau kena hormat. Kerana veteran lah. Kerana tentera yang berjuang daripada tahun 70-an sampai 89, maka komunis semua surrender. 1955 surrender, okey, fair. Dia tak nak join, dia keluar masuk hutan, kita fang dia. Sampai 1989 dia surrender. Tapi ideologi macam ada. Orang-orang macam ini yang kerajaan yang sekarang ditanggung. Bagi tanah, bagi rumah. Teroka tanah haram kat Raub sampai sekarang tak ada hal. Dia lawan lagi lah pula. Kita berlalak ni minta tanah pun tak dapat. Ini nama-nama dia tidak mengenal budi. Veteran patut dibela. Umur mereka bukan panjang pun. Tetapi esok lusa matilah. Bagilah dia tanah. Kan? Bagilah dia rumah. Bagilah tempat dia cucuk tanam. Baru. Dari negara-negara lain tak macam Malaysia ni. Macam ayah bukan nak menyangkul lagi. Bukan nak orang kata buat bendang lagi. Anak-anak ayah ramai. Mereka lah. Sama juga dekat jabatan veteran. Semua orang awam yang kerja. Bukannya tentera yang uruskan tentera. Orang awam apa dia tahu tentang tentera ni? Kan? Ini yang marah. Jeff sepatutnya buang semua awam tu. Masukkan veteran-veteran tentera yang masih segar untuk urus takbir bekas tentera. Baru betul. Ayah tak terlibat dalam mana-mana persatuan bekas-bekas tentera. Ayah PVATM lah. Satuan Veteran ATM lah. 5157 nombor ayah. Orang lama juga lah kan. Tapi apa yang dia nak oleh kerajaan? Tak ada. Sembang je nak bagi. Sama taraf, sama gaji pun tak sama. Ayah pencen baru 600 lebih. RSM tu. Ni jam pokok. Nampak tak? Gaji sekarang, tentera sekarang ni beribu-ribu. Sekarang RSM ni baru dekat 2-3 ribu pension dia. Ayah baru 1,300. Bermasalah. Kenapa tak sama kan? Bagilah sama taraf. Bukan pension pun. Dia bagi apa ke? Duit yang kita tahu dekat LTAT tu. Tu diniagakan bagilah. Kan? Jadi kita nak sama rata taraf. Okey ya. Kerajaan ni bersilih ganti ya. Daripada Kerajaan Barisan Nasional pergi kepada Kerajaan Pakatan Harapan, pergi kepada Perikatan Nasional. Tidak terbela juga nasib tentera. Atau tentera ni jadi alat kepada orang-orang yang ingin berkuasa. Inilah yang kami selalu buat demonstrasi. Bersuara, veteran bangkit dekat tangga Sogo tu tak ada orang lain. Muka ayah je lah dengan kawan-kawan GRB ATM. Saudara Azizan, Major Razali.
Sampai kita nak buang pingat ni masuk Sungai Kelang tu. Kan? Marah. Tak dapat apa-apa pun. Kenapa tak nak bagi? Pasal pengorbanan veteran tentera ni nilai dia sangat tinggi. Susah, senang. Veteran-veteran bekas-bekas tentera dulu. Senang orang sekarang ni. Tak ada masalah. Tak ada ganggu-gugat. Komunis pun surrender lah dengan askar. Dengan tentera. Apa masalah pula orang-orang. Ini sebenarnya masalah orang parlimen lah. Orang parlimen yang ada 222 orang tu lah. Duk bergaduh hari-hari. Ya. Roboh. Daripada kerajaan tahun 62 tahun. Roboh. Kalau masuk 22 tahun. Roboh. Ini kerajaan PN pula. Tak tahu berapa hari lagi ni. Aku rasa dah tak ada lah. Kalau ambil bateri. Pakai apa ACI. Apa nama yang magic book tu. Pakai apa? Nah, pam tu ya? Pam tu ya. Pam pakai current tu. Pakai apa? Tak apalah. Apa nama tak? Kau pakai bateri browser pun takkan hidup lagi lah. Kan? Kerajaan Dah tak lagi. ada. Kan? 222 orang tu punya masalah. Rakyat steady. Rakyat no problem. Jalan macam biasa. Baru nak okey sikit. Dah COVID pula. Dah pula. Darurat pula. Okey, lagi. Ayah pula tanya saya. Baik ya? Lagi minum. Ayah minum dulu. Jadi ini dia. Dia vokal. Ayah ni memang vokal. Siapa yang mengenali Ayahanda Rani Kulub tidak heran. Kerana inilah sikap, inilah tingkah, inilah perwatakan yang saya sebut tadi. Walaupun saya agak tidak rapat, tetapi setiap jarak perjalanan, setiap inci perjalanan dia sentiasa saya perhatikan. Saya sebenarnya serius dengan masalah tentera yang ayah sebut tadi. Ayah sebut tentera merempak. Sedih ayah. Memang sedih. Ayah sedih, ayah sebut tentera tak ada rumah. Ya. Lagi sedih ayah. Dan tiba-tiba ada satu dulu dari seorang bangsa asing dari Perak menghina. Dia kata askar ni layak jadi peneroka. Yalah. Penghinaan, orang tidak akan hina kita. Orang tidak hina ke tentera, bekas tentera. Orang tidak hina polis. Orang tidak hina kerajaan. Orang tidak hina dulu yang Maha Mulia institusi raja-raja. Orang tidak hina Perdana Menteri. Kalau sekiranya kerajaan tu kuat, orang tak berani. Tapi kalau kerajaan tu lemah, memang orang masuk. Pas satu termasuklah restoran dan gambar komunis apa semua berbagai. Lemahlah. Tak ambil tindakan. Masuk kata daging haram. Lemahlah. Penguasa lemah. Rasuah banyak. Ini masalah dia. Dia orang tak boleh nak ambil alih. Siapa yang pimpin? Sultan Melayu. Perdana Menteri Melayu. Kerajaan DP orang Melayu. Bukan orang Cina, bukan salah DAP. DAP tu bagus. Saya puji DAP tu. Dia perjuangkan bangsa dia tu. Pertahankan tanah Arab tu. Walaupun dia pencuri penyamun. Ada wakil-wakil rakyat Melayu datang. Ada ahli parlimen Melayu datang bersidai dekat mahkamah. Tak ada. Penakut. Ayah ada di laut ketika tu. Oh, ayah naik pentas apa. Man. Kan? Ada. Ini betul. Kita tak nak lagi dah. Benda ni kena tak nak berlaku lagi dah. Bukan kita nak resis Melayu, Cina, India. Tak. Sama-sama. Pasal parti politik, pasal pangkah punya pasal. Ini masalah dia sekarang. Ubah daripada sekarang ni supaya tidak lagi berlaku benda-benda yang macam ini. Rosak bangsa Melayu. Ayah, Rosak. orang kata untuk sesebuah bangsa itu kuat, untuk sesebuah negara itu kuat, Melayu sebagai tunjang, sebagai yang kontrol, ni perlu kuat. Ayah rasa Melayu kuat tak? Tak kuat. Melayu tak kuat. Berpecah-pecah. Parti politik bertambah-tambah. Kekuatannya tak ada. Kerja orang Melayu ni nak robohkan benda yang telah dia buat. Itu kerja orang politik Melayu. Politik, pasal parti dia pasal lah. Malaysia ni patut 3 parti je. Parti Melayu, parti Cina, parti India. Habis. Baru tak bergaduh? Melayu jaga Melayu. Cina jaga Cina, India. Tapi kita kerja sama. Baru perpaduan. Barulah muhibah. Mana ada dengan lagu? Muhibah. Muhibah. Tak ada ke dengar lagi dah? Tak ada. Pasal kita dah lupa. Pasal orang-orang lama ni asyik bergaduh politik, roboh kerajaan. Kerja dia tukar kerajaan je. Ini kadang-kadang kita bercakap di mana-mana media, dalam balai depan, balai polis, orang tak mendengar. NGO, saya Tun Mahathir yang jumpa dia, dia kata NGO kena powerful. Dia kata kena kuat. Buat suara je lah, berdapat.
Baik, ayah bercerita tentang NGO. Saya juga ada memimpin satu NGO ya. Ayah setuju tak dengan saya, NGO kita sekarang ini kebanyakan, bukan semua ya, kebanyakan hanya menjadi alat kepada pemerintah. Ataupun dengan bahasa paling mudah saya gunakan, NGO ini kadang-kadang dianggap seperti anjing buruan, dipakai untuk memburu mangsa. NGO banyak kategori. Ada NGO terpelajar. Okay. Ada NGO korporat. Ada NGO politik dan ada NGO yang berpihak kepada badan-badan politik dan juga kerajaan. Okay. Dan banyak lagi lah NGO ni yang berapa. Kebanyakan NGO ni mereka bergantung harap kepada orang-orang politik. Kerana mereka membuat kerja di atas orang politik itu sendiri. Menyuruh dia ke depan. Dibagi upah. Dibagi duit. Kau buat ni. Itu dia kata jadi alat tadi tu. Apabila apa-apa berlaku pada orang politik ni tak berani bersuara. Kerana dia dah makan hasil. Kamu tak boleh hentam aku dah bagi kau duit dulu. Tapi ayah tak ada. Kalau bagi aku ambil. Tapi jarang yang bagilah kan. Tak pernah. Selalu ayah pergi PWTC tu. Tak ada orang bagi duit ke ayah. Ayah ingat seorang, 2 orang je. Itu pun NGO juga lah. Bagi 100-200. Ayah nak makan-makan kat sini kata. Orang-orang politik tengok ayah semacamnya. Ini tak betul. Patut kau hormatlah aku. Bukan aku lawan kau pun. Kali ni kau siap aku lawan. Baik ya. Okay. Tadi ayah sebut tentang NGO dan nasib masa depan tentera. Ayah memilih perjuangan ni bila sebenarnya? Sebab sebelum ni ayah tidak memilih ni. Ayah dulu artis kalau tak silap saya ni. Dia ayah drama yang hebat. Okay. Banyak orang, ayah mula-mula selepas tentera, ayah menceburi sikit bidang perniagaan lah, security. Sebagai manager, lepas tu ayah buat sendiri. Atas lesen satu lah ya. Lepas tu ayah dalam tahun 2000, ayah tidak dapat meneruskan industri security itu atas sebab jatuhnya ekonomi macam teruk ya. So ayah buat dalam bidang NGO lah. Dan sebenarnya muzik ni memang darah daging lah. Daripada tahun 60-an lagi dah. Ayah dah berjinak-jinak dengan muzik ini. Sampailah ke sekolah, sampai ke ATM dan Angkatan Tentera, sampai ke bidang awam ni ayah masih bergiat dalam seni hiburan. Banyak orang kata panggil ayah artis. Tak apalah. Ayah terimalah. Ayah juga ada buat album. Ayah juga pencipta lagu. Ayah juga penulis lirik. Ayah juga penyanyi. Dan ayah juga pemuzik. Dalam kumpulan ayah nama Sometimes Group. Itu dia. Ayah memang lahir daripada keluarga artis. Tidak. Ayah tidak lahir dari keluarga seni. Ya. Keluarga seni. Ayah lahir dalam keluarga pejuang. Ya. So ayah tu guru silat. Zaman-zaman dulu, tahun-tahun 50-an, memang keadaan negara yang kata masa itu berlayar kan. Memang siapa tak ada memiliki ilmu silat ni memang tak boleh dan sikit-sikit ilmu kebatinan lah masa itulah. Jadi turun dengan ayah sebagai anak murid tu ayah sampai sekarang lah. Ayah belajar satu silat je lah. Jaga diri sampai masuk tentera. Jadi menaikkan lagi jiwa dan juga darah kesatria ayah. Tu muzik ni sebagai satu hiburan saja. Okey. Ayah dalam Facebook ayah, saya antara yang sentiasa membaca apa yang ayah tulis. Ayah menggunakan perkataan-perkataan yang mudah, simple dan sinis. Ya. Sejak akhir-akhir ni ayah nampak agak marah sikit. Apa tu? Dia menunjukkan jiwa kita. Menunjukkan perasaan. Nak kita lepaskan kepada orang. Supaya dia orang berfikir apa yang ayah cakap itu. Fikirlah. Jangan ayah isu ni isu pentadbiran saja. Uruskan rakyat saja. Rakyat dah 10 tahun dah tak ada kisah politik ni. Kau tunggu bila nak pilihan raya je. Itu je ayah marah. Ayah tegur macam tu je. Tapi waktu hari ini kita menulis dan bila dekat dengan pilihan raya,
Kadang-kadang rakyat ni lupa apa yang sepatutnya mereka fikirkan sebelum mereka buat keputusan untuk nak mengundi. Rakyat dah jadi dah. Rakyat dah ready nak mengundi. Rakyat dah ready untuk menerima pilihan. Kerana mereka nak berkuasa. Rakyat nak kuasa sekarang. Nak pilih. Siapa je nak pilih sekarang. Jangan bimbang. Jangan bimbang rakyat. Itu sekarang di negara-negara lain, menteri-menteri ni mikirkan rakyat. Di Malaysia ni rakyat mikirkan menteri. Masalah besar. Kan? Ini ayah keluar kan. Aku nak fikir Perdana Menteri. Aku nak fikir menteri. Aku nak fikir YB. Masalah. Rakyat kamu tak nak fikir. Besok dekat pilihan raya kau turun. Itu ayah nak pergi menampar je lah. Tapi tak boleh nampar lah kan. Itu cerita je lah. Semangat tu kata. Urus ke lah. Musim banjirnya, Covidnya. Mana beras kilo tak dapat pun. Dulu. Musim begini pun tak ada banjir. Tak ada. Semua kira duit nak cuti je. Aduh, kacau. Okey, berkaitan dengan Facebook tadi ya. Saya ada satu lagi saya nak tanya ya. Ayah perlu menulis begitu kerana menulis panjang pun rakyat tak faham. Tak tahu macam mana. Tulis panjang kau kata tu ayah lukis je lah kata. Jadi kata ayah tulis tajuk je kan. Tajuk kata. Koboh tajuk sendiri kan. Yang malas nak tulis tajuk je. Hashtag tajuk. Aku tulis tajuk sendiri. Pasal kita ber-Facebook ni 2007 lagi dah. Dah main Facebook dah. Kan? Ayah. Ya. Dalam keadaan umur ayah sekarang ni, apa ayah harapkan kepada generasi muda? Okey. Bagus soalan tu. Ayah harapkan bukan sekat generasi muda saja. Termasuk pemimpin-pemimpin negara harus berubah. Yang dengar elok. Berubahlah. Apabila sudah menjadi pemimpin, jangan ego. Ya? Jangan ego. Jangan bohong, jangan tipu. Jangan cakap tak serupa bikin satu. Yang kedua, rakyat nak memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat. Rakyat bukan nak minta duit. Rakyat bukan nak minta apa-apa. Dia nak minta dia diambil berat. Kerana kita mempunyai rakyat yang berbagai-bagai masalah. Termasuklah kita di sini ada tekun. Kita di sini ada AIM. Kita di sini bagai-bagai. Marah dan sebagainya. Tapi rakyat masih meminjam kepada Along. Mana pergi PUNB? Mana pergi tekun? Berbagai-bagai. Pengarah-pengarah tu buang semua sekali besok. Tak boleh. Tak layak. Pasal orang nak pinjam tak boleh. Kan? Buanglah ganti baru. Yang megang-megang kuasa ni. Ini masalah. Lepas tu pula, rakyat ni dia dihargai lah setelah dia undi, dipilih orang itu. Jagalah. Jangan dia pula sepadan-sepadan nak pergi jumpa dia. Tak boleh. Kena jaga elok-elok rakyat. Hati rakyat dah tunggu. Rakyat dah mendidih dah. Bila masa nak mengundi. Kan? Okey. Baik. Anda sedang menyaksikan secara langsung segmen berterus terang di FB dan juga YouTube nrchanneltv.net. Anda juga boleh menghantarkan pertanyaan melalui Facebook kami dan insya-Allah kalau masa cukup kita akan baca sepenuhnya ataupun kita akan pilih soalan-soalan yang untuk ayah jawab secara terus terang malam ini secara live daripada Putra World Trade Center ini. Dan peluang ini membawa Ayahanda Rani Kolob ke studio bukan satu perkara yang mudah. Kan, kita bukan satu perkara yang mudah kerana kita tahu perjuangan sosok lelaki ini tidak ramai anak muda hari ini yang boleh seperti Ayahanda Rani Kolob. Perjuangannya, ketegasannya, kadang-kadang nampak kasar ataupun kadang-kadang nampak kurang ajar, tapi kurang ajarnya Melayu yang pantang diusik tentang agama, bangsa dan negara. Baik ayah, saya nak tanya ayah. Ayah selalu, saya lihat ya, bila turun ke gelanggang, ayah selalu bawa ada seorang anak. Apa sebenarnya tu? Okey. Ni, itulah. Orang kata, di manakah kuah kalau tak tumpah ke nasi? Itu peribahasa orang Melayu. Silap ayah tak bawa malam ni. Jangan pula. Aduh, hai. Jadi dia pun tanya, abang nak pergi mana? Abang ada bersorak. Bersorak tak nak ikut dah. Okey. Kalau dia ni salah seorang, dia lebih minat. Selalu ayah bawa ayah dia boleh buat kerja. So ayah bawa. Jadi dia faham kerja abah dia. Ayah tak ingat masa ayah dengan atuk dia dulu.
Kalau pergi mana-mana gelanggang-gelanggang silap mengubat orang, tak, itu bawa ayah. Bawa ayah, jadi ayah tahulah. Dia ni suka berkawan dengan orang yang tua. Orang yang lebih dari dia. Daripada budak dia tak berminat dengan Mak Syah. Okey. Mak Syah ni dia memang, sekali cakap, dia faham. Dia rimas kalau ke ayah tak bawa dia. Bermaknanya ya, kita mendidik anak ini untuk mengenali perjuangan kita biar dia bersama dengan kita. Ya, betul. Betul lah tu. Betul. Saya setuju. Kita, apa aktiviti kita balik, kita benda ni sekarang ni tak payah cerita pun anak-anak dah tahu dah. Dia orang umur 7 tahun dah pandai dah main gadget ni. Kita pun kalah. Buat TikTok, buat apa semua dia pandai. Kita tak boleh tipu benda ni. Ayah ada TikTok? Ayah ada tu gaya buat, orang buat kan. Jadi, anak-anak ni, dia pandai. Zaman dia, bukan zaman ayah. Ya, jadi anak-anak, isteri-isteri kita kena tahu apa perjuangan kita. Supaya dia rasa apa yang kita lakukan itu tidak dia rasa kecil hati. Jadi sebabnya ayah, anak-anak ayah ada 2 kategori. Isteri pertama, isteri kedua. Ayah ada 2. Itu baru 2. Alamak. Baru 2. Ya. Arti kata, biar dia tahu perjuangan ayah. Tak ada masalah bagi ayah. Jadi ayah boleh bebas keluar. Tak kisah. Tak ada masalah. Daripada anak-anak ini, berapa ramai yang mewarisi ataupun mengikuti jejak perjuangan? Dia semula isteri pertama, tak ada. Kerana mereka masa itu, kemungkinan, semasa ayah popular ni, mereka dah besar. Mereka sudah ada yang dah bekerja dengan berbagai orang kerja sektor lah ya. Yang kedua ni, yes, ayah lah, imej ketampilan ayah ni yang isteri kedua pada 2003. 2004, 2005 ayah dah mula naik situ. Yang pertama dia konsentrasi kepada dia orang tahu ayah ni bekas tentera dulu. Dia orang tu sampai universiti, sampai ke Azhar. Mana yang dia tak ada ambil pusing benda ni. Masuk anak ayah ada yang masuk politik dan sebagainya. Ayah tak peduli. Itu dia orang, tapi dia orang tahu abah dia ni macam ini, punya gaya style. Di rumah, ayah memang strict sikit lah. Tu ya. Yang kedua ni, ayah tampilkan benda pedahan-dahan dia macam ini. So, dia ikutlah. Dia ikut okey lah. Masalah. Baik, saya nak beralih ke soalan politik ya. Okey. Okey. Ada masa lagi? Ada. TV kita ya. Tak ada break-break? Ada. Belum lagi. Belum Sebab lagi, ya? saya difahamkan sekarang ini ramai yang sedang Ramai tengah live. tengah menonton live. Tanya betul-betul lah. Saya nak beralih pada soalan politik ya. 9 tahun Datuk Najib sebagai Perdana Menteri Malaysia. 22 bulan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Dan diambil alih dalam 6 bulan 7 bulan ni oleh Mahyudin Yassin. Ya. Ayah ada komen tak tentang 3 watak ini untuk rakyat dan untuk NGO? Baik, di dalam semasa pemerintahan BN iaitu yang diteraju oleh masa itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Ya. Kesinambungan pemerintahan itu saya rasa terbaik. Tak ada masalah. Tak ada apa masalah pun masa itu. Bila jatuhnya kerajaan, diambil oleh Pakatan Harapan, oleh Yang Amat Berhormat Tun Mahathir masa itu, bermasalah. Tapi rakyat dah terkedu, dah tersilap pilih. Nampaknya mana? Kan? Lepas tu jatuh pula PH, diambil oleh PN. PN pula, daripada mula-mula ambil, diserang oleh pandemik COVID. Duduk kat rumah je lah. Kan? Tapi ayah, pandemik COVID ni bermula masa PH ya? Sebelum PH ni tak umumkan. Lepas Najib, lepas nama Tan Sri Muhyiddin baru diumumkan. Kan, PH tak nampak pun COVID tu lagi. Kan? Jadi tak, itu masa ni lah. Jadi kita tak, rakyat sekarang ni, dia memikir, sekarang ni ada tiga kolom. BN, BN, PH, PN. Jadi dia mengambil pendekatan ni yang mana pemerintahan yang disukai rakyat. Kan? Sekarang nampak gaya UMNO lah disebutlah senang. Dia berbaik dengan PAS, dia jadi MN lah. Muafakat Nasional. Muafakat Nasional. Kekalkan. Jangan ubah. Kekalkan. Kerana rakyat seluruhnya dah condong ke situ. Dia lupa yang dulu-dulu tu. Ini yang paling tak best dia fitnah.
menghasut fitnah ni. Baik, bila ayah sebut tentang fitnah, ayah pertama kali datang ke studio kami dan terima kasih ayah kerana luangkan masa. Ayah setuju tak kemenangan rampasan kerajaan daripada BN zaman Najib kepada PH itu kerana fitnah? Fitnah, ya, fitnah. Kerana fitnah. Setuju? Kerana fitnah. Fitnah. Seolah-olah macam Datuk Najib ni ada dosa besar sedangkan dia banyak membantu rakyat. Fitnah. Fitnah habislah. Fitnah lebih buruk daripada membunuh. Fitnah ni bahaya. Jadi, rakyat dah tahu dah. Bunyi otak dan fikiran. Tunggu je lah. Akan datang. Kan? Fitnah. Sebabnya, jangan kita fitnah. Jauhi fitnah. Hapuskan fitnah. Dan jangan dekati fitnah. Okey. Okay. Ayah, kita sekarang ni baru masuk ke PKP, PKPP, PKB dan darurat. Ya. Ayah nak komen apa-apa tak? Tak ada nak komen apa-apa. PKPB, B dan D dia tak ada masalah. Tak ada apa. Darurat pun ayah tak ada masalah. Darurat macam mana? Bukan darurat perang bergaduh kaum. Bukan bergaduh dengan Cina, India, Melayu dan sebagainya. Rosak. Tak ada. Dia darurat politik. Dia darurat 222 orang tu ya. Biarlah 222 orang duduk situ dan diam. Bermasalah. Rakyat macam biasa juga. Darurat pun bersepah ke orang kat jalan raya. Tak ada masalah apa pun. Ada orang kata ya, darurat dibuat ini kerana kerajaan PN, terutamanya Perdana Menteri, dikatakan orang hilang sokongan, dia takut hilang kuasa. Ayah setuju tak dengan apa yang disebut? Betul lah. Itu yang tanggapan ataupun penanggapan rakyat. Macam itulah. Semua orang tahu. Sebab berdarurat ni lah kerajaan Tan Sri Muhyiddin dia kekal lagi. Dia duduk di situ. Besok dia darurat lagi. Kan? Sampai 2023 darurat. Selamatlah dia. Okey, ayah sebut tadi tidak ada masalah PKP, PKPB, tak ada PKPD, masalah. Darurat. Tapi suara rakyat di luar ni ayah sekarang ni sedang bercakap tentang kehilangan peluang pekerjaan, kehilangan pelaburan. Sekarang ni juga macam-macam orang berniaga susah apa semua. Kesan tu darurat. Baru rakyat nak mula celik mata. Baru rakyat nak berniaga. Baru nak buka goreng pisang tepi jalan. Dah tak boleh. Masalah lah. Bila berlakunya macam-macam darurat ini, darurat tak ada melibatkan rakyat. Rakyat boleh berniaga. Rakyat boleh berniaga macam biasa. Daripada pukul 8 pagi sampai 8 malam, kata di Mihan. Tak ada masalah. Beli balik. Apa masalah? Jalan je lah macam biasa. Tapi janganlah sibuk-sibuk pilih bandaran ni, kelang kabut ni. Nak bagi rampas pula orang-orang berniaga tepi-tepi jalan, termasuk orang jual buah. Apa masalahnya? Bila warga hasil berniaga, kau pekak, tutup telinga, tutup mata. Apa masalah? Ini tak betul. Ini yang tak suka lah macam tu. Bagilah peluang orang Melayu berniaga. Masa inilah dia nak cari sekepang dua. Biarlah orang berniaga. Bukan dia mencuri pun. Kan? Kerajaan pun tak boleh nak bantu. Ada bantuan lagi ke masa darurat 2 minggu ni? Itu saya nak tanya ayah ni. Maknanya sekarang ni kalau kerajaan nak buat darurat, apa nak lanjutkan PKP ke PKPP ni ke, saya dah nampak sehingga ke hari ini tidak ada satu pun tentang moratorium KWSP. Sepatutnya ada satu benda yang rakyat boleh terima walaupun mereka dikepung dengan darurat ni. Kalau rakyat amat berhormat Perdana Menteri orang kata menyenangkan rakyat, bagi KWSP tu tak apa syarat. Apa salahnya? Bagi sumbangan pada rakyat. Dengan keluarga, semua rakyat dapat. Ini bagi keluarga. Macam ayah isteri 2 dah tak dapat seorang ya. Macam mana kita? Kan? Bagi semua sekali. Ayah dapat, isteri pertama dapat, isteri kedua dapat. Barulah kerajaan Tan Sri Muhyiddin ni bagus. Orang sokong dia balik. Balik tak bagi, tak adalah. KWSP. Apa nak tahan-tahan? Bagi je lah. Bukan duit dia Bukan pun. duit bapak dia pun. Kan? Lagi. Okay. Dengan ayah dah masuk politik sekarang. Dia bukan masuk politik. Ayah nak menceburi, baru nak menceburi lah. Dan untuk bertanding pilihan raya. PR 14 tu banyak nak masuk tu, tapi tak ada orang taja. Sekarang ni dah ada dah. Ura-ura nak taja ayah untuk menjadi untuk jadi calon dalam PRU 15. Kan? Jadi apa masalah dia? Kau undilah ayah. Kalau ayah menang, ayah
Tahulah buat kerja. Kalau sahaja lah ayah ni, ayah ada siap dulu tau. Kan? Ahli parlimen tak betul, ahli parlimen bantai dengan benda ni, dengan main. Kan? Bermasalah. Kita nak rakyat diurus. Bukan kau nak bergaduh sesama dia orang. Jadi kalau nak tahu, kau undi ayah. Biar confirm ayah masuk. Kalau Allah izinkan lah. Tak dah habis masa dia dah. Umur ayah pun dah 100 lebih dah. Okey ya. Saya ada terima satu soalan ya yang ditanya melalui Facebook kami. Dia tanya, kalau jadi calon ni ayah nak pilih Don ke nak pilih parlimen? Dua-dua kalau boleh sapu. Alamak. Masalah. Don pun boleh sapu. Parlimen pun boleh sapu. Kalau ayah diberi pilihan untuk wadah parti mana ayah pilih? Tunggu dululah. Ya. Parti yang senang ambil ayah lah. Aku tak nak pilih parti. Biar orang parti tu datang ambil ayah. Kalau nak pilih parti tu, kau orang menua nak bagi. Kalau nak bagi PKR, kau orang PKR tu nak bagi ayah bertanding. Kalau ayah masuk DP, orang DP nak bagi bertanding lah. Kalau yang masuk amanah nak panggil. Saya parti yang boleh ambil ayah, senang untuk ayah punya hasrat. Mana ayah serius untuk pilih? Confirm. Hari ni ayah mesti bertanding, tuan-tuan. Kalah menang tu lain kita. Menang dah tentu. Kalah belum tentu. Okey. Kalau ayah akan terus memilih perwatakan begini kalau ayah. Ya, betul. Ayah bukan nak perjuangkan parti tu. Ya. Ayah nak perjuangkan rakyat. Ayah nak perjuangkan bangsa, agama, negara dan seluruh masyarakat. Kan? Tu misi-misi ayah tu lah. Biasa-biasa ayah buat. Ayah turun padang. Tak ada masalah. Ada soalan lagi? Oh, dia. Okey. Kita masih Dan orang Facebook ada belum lagi. Kita menunggu sambil itu. Ya, dalam series kita ada main-main. Ya, betul. Dalam main-main kita ada series. Ya, betul. Tapi apapun segmen berterus terang ini adalah untuk nak menyelongkar susur galur perjuangan sosok yang bernama Ayahanda Rani Kulub. Kadang-kadang perjalanannya disanjung. Kadang-kadang perjalanan perjuangannya dikeji, ditekan oleh musuh, diperlekeh oleh kawan. Dan tentunya tidak diperkenankan oleh lawan. Tapi apapun, sosok ini banyak membantu mewarnai dunia politik tanah air. Sebut sahaja apa sahaja isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Apa sahaja isu yang berkaitan dengan kepentingan negara. Apa sahaja isu yang berkaitan dengan kepentingan agama. Sosok ini bersama dengan pasukannya, dibantu keras oleh anak-anaknya, sentiasa menjelajah di jalan raya. Sebut saja, kecuali di Sabah dan Sarawak. Di situ padanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita bertuah menampilkan Ayahanda Rani Kulub ini di studio NR channeltv.net ini. Dan kepada anda yang masih berdiam diri, jangan terus berdiam diri. Sila like, share dan subscribe Facebook dan YouTube yang kami lancarkan secara langsung pada malam ini. Baik, Ayah. Ya. Kita selalu bercakap soal rakyat, Ayah. Ya. Ayah sedar atau tidak, rakyat hari ini jadi permainan orang-orang politik yang ingin mengekalkan kuasa. Sebagai bekas tentera, sebagai Presiden MJMM, apa yang ayah harapkan perubahan? Rakyat tak ada masalah dah sekarang ni. Rakyat tak ada apa-apa. Dia tidak boleh buat apa-apa. Rakyat dah bagi, dah pilih, dah undi, dah bagi kamu satu-satu jadi ahli parlimen dan juga jadi adun. Rakyat tak tanggungjawab. Yang bertanggungjawab kepada pemimpin sama ada parlimen ataupun adun, itulah kamu yang tidak memainkan peranan kamu sebagai seorang pemimpin. Rakyat tunggu akan datang ni. Rakyat punya kuasa. Rakyat tak ada masalah. Rakyat tak campur pun. Kau nak bergaduh, rakyat tak terlibat pun. Jangan heret rakyat ke kancah masalah kelang kabut kau orang. Kau orang punya masalah. Jangan heret mana-mana pun. Rakyat steady, tak ada masalah. Tak ada masalah. Rakyat dah habis tanggungjawab dia kemarin, masa PRU 14, dah bagi mandat. Rakyat dah bagi mandat dah. Kau buatlah elok. Apa masalah rakyat? Rakyat okey, terima je.
Tapi rakyat ni ada kuasa dia besok masa PRU. Kau tunggu. Rakyat akan hukum kau. Okey lah. Okay. Bajet baru ni, bajet 2021. Macam-macam kerajaan janjikan untuk rakyat. Takkan rakyat tak puas hati lagi? Janji kalau ditepati, okey. Tapi kalau janji saja, benda tak sampai ke rakyat, rakyat marahlah. Rakyat akan menggunakan NGO-NGO untuk buat demonstrasi, untuk buat perasaan. Jangan sampai macam itu. Janji bulan Januari nak bagi. Apa yang dijanji, bagi je lah. Apa masalah? Ayah tak ada dapat apa-apa. Ayah dapat pun tak apalah. Kan? Takkan Memang ayah tak dapat pun. ayah tak dapat kerana dua tadi kot. Kau orang nak bagi dua. Kan? Sepatut ini yang keadilan. Bagilah sama rata. Baik ya. Nak bagi rakyat, bagilah semua. Ada satu lagi soalan daripada ayah ni ramai peminat rupanya. Ya. Ayah ni pemakai. Itu rahsia lah. Baik ya. Soalan yang datang daripada pembaca ya. Dia tanya, pengomen. Dia kata kalau ayah ditakdirkan menang dan masuk parlimen, apa yang pertama? Memang meletup tuan-tuan. Habis. Memang habis. Tunggu. Kau bawa ayah ke parlimen. Tugas kau orang rakyat bawa ayah ke parlimen. Itu je. Kalau kita dia tak mau. Oh. Boleh bawa? Boleh bawa ayah ke parlimen. Bukan ayah nak pergi parlimen, tak boleh pergi pun. Kau orang yang bawa ayah. Bawa dulu. Nak tahu macam mana. Itu. Ayah, dalam hidup kita ni ada orang yang kita suka dan ada orang kita tidak suka. Dua saja. Suka dan tak suka. Ada yang kita benci, ada yang kita sayang. Ya. Ada tak pemimpin politik yang ayah paling benci? Tak ada. Ayah tidak membenci sesiapa. Jiwa ayah ni tidak macam tu. Ayah tak benci pemimpin DAP. Ayah tak benci pemimpin UMNO. Ayah tidak benci pemimpin PKR. Ayah tidak benci kepada pemimpin Amanah. Ayah tidak benci kepada pemimpin PAS. Selari cuma ayah benci pemimpin parti komunis saja. Itu ayah benci. Yang ayah sayang? Ayah sayang semua rakyat Malaysia. Semua pemimpin ayah sayang. Tapi ayah harus terus membenci kalau pemimpin itu mengkhianati agama, bangsa dan negara tadi. Itu memang ayah benci lah. Dia sama dengan macam komunis lah perangai dia. Itu ya. Ayah tidak benci sesama orang. Sesama manusia ayah tak benci. Itu yang hati ayah ada, yang itu orang tak tahu. Ayah tidak marah. Tapi kalau kau tak betul, ayah marah. DAP tak betul, DAP aku marah. Melayu tak betul, Melayu aku marah. Cina tak betul, Cina ayah pantai. Itu ayah punya. Ini ayah punya cara. Ayah tak benci ni Ling Kesiang tak. Ayah pernah makan sama dengan dia. Ayah tak benci dengan Ling Wai. Dia panggil ayah ke Penang. Dia bayar ayah untuk rasmi satu benda. Ayah pun tak benci Anwar Ibrahim. Dia panggil ayah menyanyi. Semua orang tahu. Ayah tak benci Mas Abu. Pernah makan kambing dua orang dia kat Gombak. Baru-baru ni Amanah punya orang turun. Pemimpin dia tak pernah nama dia. Umar, Mahfuz. Datuk Mahfuz. Tak ada masalah. Tapi kalau tak betul, macam baru ni ada Facebook dia tak benda ni Ayubi tu dihina Sultan Raja, kau siap aku report. Aku report lah kau. Itu yang dia punya slogan. Kau tunggu aku report tu. Kau tunggu aku report. Jangan marah ayah report. Marah diri sendiri. Kan? Najib pun pernah ayah report. Tuan Mahathir pun pernah ayah report. Semua orang aku report lah. Kecuali pengurusi ni aku tak report. Yang lain lebih. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Benda-benda tak betul. Betul tak tuan? Sekarang ni, kita jangan benci-benci. Bila ada jiwa kita benci-benci, kita tak boleh. Maknanya negara ini perlu dibina dengan kasih sayang. Kasih sayang. Ya, betul. Kasih sayang. Kita kena ada, orang kata, perpaduan. Ini cakap perpaduan tu bergaduh juga. Itu tak mahu. Pemimpin tu tak betul. Kalau pemimpin memperalatkan kasih sayang rakyat yang mengundi dia macam mana? Semua orang tahu. Macam itu, jahanam kan dia. Itu sebabnya setiap ahli-ahli parlimen, setiap ahli-ahli adu, kena ada ketua seorang. Tak betul je panggil menghadap, buang. Habis kita. Kalau tak berlaku sekarang ni, tak ada. Semua nak jaga periuk nasi. Okey. Bila ahli parlimen, dia kena lantik seorang ketua ahli parlimen. Macam mana? Kalau tak betul je kau panggil dia. Tak betul, pergi keluar. Out. Habis bagi orang lain. Tak ada. Tak ada, kau tak buat. Jadi ikut. Kena ada satu ketua. Bila ada ketua, selamat.
Okey, sebagai Ayahanda Rani Kulub, Ya. sebab itu tagline ataupun memang Rani Kulub ni memang nama sebenar ya? Abdul Rani bin Kulub Abdullah. Oh. Abdul Rani bin Kulub Abdullah. Asal? Ha? Asal? Kuala Kangsar Perak. Oh, Sayung. saya Orang Perak lah. Orang Perak. Ha. Tapi Tapi tak ada short bunyi. form dia Arka. Oh, Arka tu Abdul Rani Kulub Abdullah. Kulub Abdullah. Ayah Arka orang panggil kan. Okey, ayah Arka. Oh, malam ni baru jelas. Ha. Arka ayah anak Abdul Rani Rani Kulub Abdullah. bin Abdullah. Abdul Rani Kulub Abdullah. Abdul Rani Kulub Abdullah. Arka. Okey. Sebagai Ayahanda Rani Kulub, sebagai Presiden MJMM dan sebagai aktivis yang sentiasa dekat dengan masalah rakyat. Ayah pandang muafakat nasional antara PAS dengan UMNO ni boleh bertahan ataupun tidak? Boleh lah kalau pimpin dia okey. Janjian dia betul. Kalau semua tak betul, tak lepas. Laki bini boleh bercerai. Walaupun dah lapar taklik, dah bersumpah apa semua tak nak. Sampai hidup semati. Sama dengan PAS UMNO. Kalau PAS buat hal, UMNO buat hal, pecah dia akhirnya. Bila Melayu nak bersatu dia? Dia nak suruh aku jadi ketua tu. Dua-dua laga kata tu. Kan? Ha. Kalau PAS tak betul, cakap lah. Kalau UMNO tak betul, cakap lah. Kena sama, dah elok dah Melayu dah sokong dah PAS dengan UMNO. Nak gaduh-gaduh apa lagi? Betul tak? Ha, betul. Itulah. Baik. Itu. Saya pun teruja. Betul-betul berterus terang sosok ini ataupun watak ini di studio bersama saya. Sebenarnya banyak yang nak kita tanya. Banyak yang kita nak Ayahanda Rani Kulub berterus terang. Tapi masa agak mencemburui kita. Dan kepada rakan-rakan di luar sana, teruskan untuk share, like dan komen Facebook dan juga YouTube yang kami lancarkan secara langsung daripada Putra World Trade Center ketika ini. Jadi, antara ada lagi soalan? Okey. Kita tinggal tak lama ya, lebih kurang dalam 5 minit untuk bersiaran secara langsung ini. Ada permintaan ya, daripada pengomen nak minta ayah nyanyikan satu lagu Rentak Merdeka. Wow. Secara langsung ini ayah akan menyanyi lagu Rentak Merdeka yang saya rasa ada di dalam YouTube. Ada ya. Ataupun ada lagi lagu lain yang diminta daripada pengomen kepada ayah. Ada. Okey ayah, lagu Rentak Merdeka. Ada muzik ke? Tak ada. Ayah tanpa muzik. Biasalah. Tidak menghampakan pengamen-pengamen ni. Bolehlah ayah nyanyi satu lagu Rentak Merdeka. Satu rangkap sajalah ya. Okey. Padamu duhai ananda, bangkitlah dari persada luka, megah berdiri di pentas wira, tebuskan maruah bangsa. Keep it up, don't give up. Wow. Kau tunggu aku report. Kau tunggu aku report. Baik. Kepada sidang penonton live untuk segmen berterus terang ini, waktu sejam saya sebutkan awal tadi terlalu mencemburui kita. Namun, kalaulah waktu ini yang kita peruntukkan sejam ini tidak mencukupi dan masih ada yang berminat ataupun masih ingin mengetahui tentang perjalanan karier ayah malam ni, tak nak berterus terang dengan saya, satu soalan sahaja. Bila saya tanya parti politik mana yang dia pilih, dia jawab parti politik akan memberikan dia tempat untuk dia sebagai calon, dan dia juga ingin kalau boleh kedua-duanya, ADUN dan juga parlimen, kedua-dua. Sebab dia kata yang lain-lain pun dua-dua. Jadi segmen berterus terang ini kita berhenti di sini untuk malam ini, dan insya-Allah ada waktu umur panjang kita akan ketemu lagi. Teruskan menonton nrchanneltv.net, berintegriti, berani, benar dan berterus terang. Seandainya ada kata-kata kami daripada Ayahanda Rani dan juga saya, ada yang terkasar bahasa, tersilap kata, maafkan kami. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan iman kami. Sesungguhnya dalam manis ada pahit, dalam pahit itulah
penawar untuk kita terus berjuang demi mempertahankan agama, bangsa dan negara. Jumpa lagi. Salam untuk saudaraku di luar sana. Kembali kita pada minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ini kita nak bercakap kepada soal apa Melayu dapat.